Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik ataupun isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan ataupun SKSK 2022, Hari Kitar Semula Kebangsaan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Tetapi sebelum itu, bila kita bercakap tentang Kitar Semula, memanglah ianya merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, topik yang perlu kita war-warkan kepada rakyat Malaysia dari masa ke semasa, kerana kita percaya bila kita bercakap tentang konsep Kitar Semula itu sendiri, mungkin dari aspek sambutan dan juga kefahaman rakyat Malaysia belum lagi barangkali mencapai ke tahap yang kita idam-idamkan. Jadi mungkin hari ini kita akan dapat sambutannya lebih jelas bila kita bercakap tentang sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Rizalman Datuk Mokhtar, yang merupakan pengurusi SW Corp. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah, jumpa lagi. Itulah. Jadi tumpuan Datuk sekarang ini ke mana? Ke arah bola sepak Piala Dunia atau ke arah politik semasa? Kita terpaksa bahagikan kedua-duanya menarik untuk diikuti. Betul. Tapi yang akan kita bincangkan juga merupakan satu isu yang menarik. Sebenarnya Datuk, ya. Mungkin buat permulaan ini, saya juga ingin ingatkan kepada anda, kita juga mendapat keizinan sebenarnya daripada tetamu kita. Anda juga boleh bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin buat permulaan ini menarik juga Datuk, ya, kalau kita dapat kongsi bersama tentang latar belakang sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan ataupun SKSK 2022 ini. Silakan Datuk. Dia sebenarnya Hari Kitar Semula Kebangsaan ni secara rasminya, kalau hari jadinya setiap tahun sambutannya pada 11 November setiap tahun. Tetapi biasanya di peringkat kementerian, di peringkat KPKT ataupun SW Corp ni, kita akan membuat majlis sambutan rasmi mengikut tarikh yang bersesuaian. Kadang-kadang dia bergantung pada keadaan, bergantung pada perasmian dan juga sebagainya. Cuma untuk tahun ini kita pilih pada 3 hari bulan Disember, yang insya-Allah kita akan laksanakan di Perlis, yang akan dirasmikan sendiri oleh KSU, Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Dan secara rasminya di peringkat KPKT dan juga SW Corp, kita mula melaksanakan program ini menjadikan ianya sambutan tahunan bermula pada tahun 2015. KPKT sebagai kementerian dan kita sebagai agensi pelaksanaan. Dan tujuan utama kita mengadakan sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan ini ialah kerana kita nak beri kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya dan juga perlunya untuk kita melaksanakan program Kitar Semula. Kadang-kadang kalau kita cerita soal Kitar Semula ni, biasanya kita ingat budak-budak sekolah, pelajar-pelajar, tetapi sebenarnya dari segi pengamalan Kitar Semula ini, kita boleh jadikan satu budaya kehidupan yang boleh merangkumi kehidupan satu keluarga. Kerana ianya sangat penting, khususnya di peringkat SW Corp, kita sebagai agensi yang terlibat secara langsung dari segi soal pembersihan awam dan juga pengurusan sisa pejal. Jadi antara elemen-elemen yang akan membantu kita dari segi menguruskan sisa pejal ini ialah dengan memperkenalkan ataupun dengan terus menggalakkan rakyat untuk bersama-sama dengan kita melaksanakan program Kitar Semula. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk. Satu tujuan yang cukup murni sebenarnya melalui penganjuran sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan ini. Tetapi mungkin sebelum itu saya pun sentuh di awal program tadi dalam pembukaan program ini tentang kesedaran rakyat Malaysia sendirilah terhadap Kitar Semula itu sendiri. Di mana masalah
masalahnya tu? Adakah kerana rakyat Malaysia menganggap itu bukan isu yang penting, ataupun yang kedua, mereka belum mendapat satu gambaran jelas kenapa pentingnya kitar semula itu menjadi macam Datuk sebut budaya kehidupan masyarakat ataupun rakyat kita sebenarnya? Pada saya mungkin dari segi sambutan rakyat ini masih lagi agak perlahan kerana kurangnya kesedaran ataupun kurangnya minat ataupun kurangnya kefahaman tentang keperluan bersama untuk menguruskan sistem pujal. Macam di peringkat kita sudah tentu sebagai agensi pelaksana, kita sentiasa mencari jalan dan juga mencari akal bagaimanakah caranya kalau dapat kita kurangkan pengakhiran sisa yang perlu diuruskan di tapak pelupusan sampah. Sebab biasanya masyarakat dia tahu buang, tetapi dia tidak akan pernah tahu bagaimanakah pengakhiran. Jadi peringkat kita fikir daripada dalam rumah sampailah ke pengakhiran. Jadi bila kita melihat dari segi data-data yang ada, ianya agak membimbangkan kerana jumlah sisa pejal yang terpaksa kita urus ni semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan pertambahan jumlah populasi, berdasarkan pertambahan jumlah kediaman premis yang wujud. Jadi kita fikir antara salah satu kaedah yang boleh membantu kita mengurangkan pengurusan sepejal ini ialah dengan melaksanakan kempen Kita Semula lah. Dan kempen Kita Semula ini sebenarnya ia bukan hanya setakat berakhir di recycle. Kita juga perkenalkan konsep yang kita panggil 3R. 3R sebagai budaya kehidupan lah. Iaitu reuse, reduce, dan juga yang terakhir barulah recycle. Jadi sebelum kita pergi ke recycle ni Datuk, sebenarnya kita ada lagi 2 R yang kita perlu tengok, iaitu reuse dan juga reduce. Setelah reuse kita guna pakai dan masih belum berjaya, kita pergi ke kaedah reduce. Pun sama, kalau masih belum boleh berjaya, barulah kita pergi ke recycle. Dan akhirnya kalau recycle tak juga berjaya, barulah yang terakhir tu pergi ke tapak perusahaan sampah untuk kita uruskan sisa tersebut. Okey, saya juga tertarik hati tu ya. Kalau kita melihat daripada situasi di kalangan rakyat Malaysia sendirilah, bila kita bercakap tentang kitar semula, kita bercakap tentang kefahaman. Tadi pun Datuk bagi tahu bahawa mungkin dari segi kefahaman itu masih lagi berada pada tahap yang mungkin tidak memuaskan semua pihak, termasuklah SW Corp sendiri. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin juga timbul masalah in terms of facilities, kemudahan yang disediakan untuk rakyat Malaysia sendiri melakukan ataupun melaksanakan program ataupun projek Kita Semula itu sendiri. Apakah itu satu persepsi ataupun saya ada setuju. Mungkin dari segi penyediaan infrastruktur dan juga facilities bagi memudahkan rakyat untuk bersama-sama menjayakan program Kita Semula ni, kita masih lagi ada ketinggalan. Tetapi bukan bermakna kita tidak membuat sesuatu. Ada banyak perkara juga sebenarnya, Datuk, ada banyak juga facilities yang telah pun kita letakkan dan kita sediakan, tetapi ada juga yang disalahgunakan. Ada juga yang tak tahu untuk menggunakan pakai. That's why kempen-kempen yang berterusan ini perlu dilaksanakan, terutamanya di peringkat kita. Syarikat-syarikat konsesi memang memainkan peranan yang sangat serius bagi membantu kita menjayakan kempen Kita Semula ni. Mereka sediakan sangka-sangka Kita Semula, tong-tong Kita Semula untuk memudahkan rakyat melakukan Kita Semula ni dengan menghantar barangan-barangan tersebut. Tetapi ada yang masih lagi tidak faham, sangka Kita Semula pun dia buang sampah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena terus memberikan education kepada mereka. Dan ada juga facilities yang kita buat secara drive-thru pun ada sebenarnya. Di Kangar kita buat secara drive-thru. Memang kita nak memudahkan rakyat untuk menjayakan kempen ini dengan sebenarnya kita pergi kepada mereka. Instead of mereka datang kepada kita juga sediakan program-program yang mereka hanya membuat penganjuran. Kita bawa kita punya tim, kita bawa kita punya vendor untuk menggalakkan program Kita Semula ni. Sebenarnya banyak perkara yang kita telah lakukan, tetapi
pada saya belum lagi mencapai tahap yang memuaskan. Okey, kita beralih kepada sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022 ini. Sudah pastilah saya percaya Datuk dan rakan-rakan di SW Corp juga mempunyai ataupun meletakkan objektif yang cukup hebat sebenarnya. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Datuk. Dia antara objektif kita, macam saya katakan awal tadi, ialah kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan kita. Tetapi dalam masa yang sama ialah kita juga nak memberitahu, kita juga nak menghargai dari segi program sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan ini, kita juga nak menghargai pihak-pihak yang telah pun banyak bersama-sama dengan kita menjayakan hasrat ini. Sama ada agensi kerajaan, sama ada NGO, sama ada individu. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang kita rasakan perlu beri penghargaan kepada mereka-mereka yang telah terlibat secara langsung, supaya ianya akan menjadi tarikan kepada orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Dan banyak sebenarnya anugerah yang kita akan bagi pada 3 hari bulan ini sebagai tanda penghargaan kita kepada mereka-mereka yang committed untuk bersama-sama dengan kita menjayakan program kita semula. Dan selain daripada objektif yang Datuk sebut lagi, apakah Datuk, tadi pun kita sentuh bahawa secara peribadi pun Datuk belum lagi berpuas hati dengan kesedaran dan juga kefahaman rakyat Malaysia bercakap tentang Kitar Semula ini sendiri. Tapi apakah Datuk melihat bahawa melalui penganjuran program seperti sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan ini mungkin sedikit sebanyak mungkin akan memberikan satu impak ataupun kesan yang diharapkan oleh SW Corp? Sudah tentu. Itulah antara sebab dan juga tujuan kita menganjurkan program yang sebegini, supaya ianya dapat memberi kesedaran, dan dalam masa yang sama ianya boleh menambah lagi minat kepada masyarakat untuk bersama-sama menjayakan program Kitar Semula. Yang penting pada saya, di peringkat kita, di peringkat kementerian, kita tidak pernah boleh berputus asa, kerana tanggungjawab kita ialah terus menerus memberi kesedaran, dan mudah-mudahan dengan pendekatan yang berterusan ini, akhirnya ia akan menimbulkan satu kesedaran kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan kita menjadikan Kitar Semula ini sebagai salah satu budaya kehidupan mereka. Selalunya di mana yang menimbulkan masalah tu dari segi kefahaman itu? Kenapa begitu sukar sebenarnya? Pada saya kesedaran lah. Pada saya kesedaran. Kesedaran untuk bersama-sama menjayakan kempen program Kitar Semula, ataupun kesedaran untuk sama-sama mereka merasai keperluan untuk menjaga alam sekitar, menjaga kebersihan. Jadi kempen-kempen inilah yang saya fikir perlu dipergandakan, ataupun mungkin perlu terus mencari kaedah-kaedah baru, idea-idea baru, supaya mereka-mereka ataupun target group kita ini faham apa yang kita cuba usahakan. Bila Datuk sebut tentang kesedaran, bagaimana selain daripada apa yang Datuk kita bincang tadilah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Jepun sebagai satu contoh yang cukup baiklah tentang kesedaran rakyat Jepun sendiri tentang Kitar Semula dan sebagainya, apakah dari aspek mungkin jugalah kesedaran Kitar Semula itu harus diperkenalkan mungkin di peringkat sekolah lagi, sudah semestinya ataupun seharusnya diberi penekanan? Di peringkat kita sebenarnya, Datuk, sebenarnya kita ada program yang kita di peringkat sekolah, yang kita panggil PERKIS, program Kitar Semula di peringkat sekolah, di mana kita memberi penerangan, kita memberi education kepada pelajar-pelajar di awal usia. Malah kita juga mewujudkan pertandingan kepada sekolah-sekolah ini untuk sama-sama bersaing, dari segi mengumpulkan barang kita semula, dari segi jumlah yang berjaya dikumpulkan. Macam tadi siang saya baru saja menghadiri penyampaian hadiah PERKIS program Kitar Semula di peringkat sekolah-sekolah dalam wilayah persekutuan. Jadi kita sebagai agensi yang bertanggungjawab, kita sediakan hadiah-hadiah sebagai tarikan kepada pelajar-pelajar ini. Dan alhamdulillah sebenarnya dari peringkat tahun ini, di peringkat wilayah persekutuan, berlaku pertambahan dari segi jumlah sekolah yang participate, hampir sekali ganda. Kalau pada tahun sudah
lebih kurang 70 sekolah. Pada tahun ini kita dapat hampir dekat 120 lebih sekolah yang participate. Ini bermakna program-program yang kita anjurkan ini kalau kita terus memberi kesedaran dan juga kita sebarluaskan dari segi program yang kita anjurkan, dan kita mengharapkan penyertaan yang ramai, sebenarnya dia akan dapat penyertaan yang baik. Jadi kalau kata dari segi pendekatan kita, sebenarnya di peringkat sekolah pun kita telah laksanakan. Dia kan begitu juga dengan mana-mana pihak yang nak bersama-sama dengan kita. Kita akan sentiasa memberi kerjasama dan juga memberi penerangan kepada mereka untuk sama-sama menjayakan program yang kita anjurkan. Kalau kita lihat pecahan penduduk kita lah, kita tahu bahawa ialah ramai yang tinggal di merata tempat, ada yang tinggal di ekonomi ni mungkin tidak ada masalah yang begitu besar, tetapi yang tinggal di flat-flat itu yang dikatakan menimbulkan masalah. Bagaimana SW Corp melihat untuk to tackle kumpulan ini yang mungkin dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada mereka tu? Pada saya, antara perkara yang kita telah pun lakukan dan sedang kita lakukan, kita engage mana-mana pihak yang nak bekerjasama dalam konteks mereka-mereka yang tinggal sama ada di flat ataupun di mana-mana. Kita berurusan dengan persatuan penduduk, ataupun kita berurusan dengan GMB, ataupun kita berurusan dengan mana-mana NGO yang nak bersama-sama dengan kita. Dan sebenarnya kita mendapat kerjasama yang baik dengan banyak pihak yang nak bersama-sama menjayakan program kita semula. Cuma pada saya, kita tidak berjaya sepenuhnya kerana yang menjayakan program kita semula ini ialah NGO yang terlibat. Dia tidak menyeluruh kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut. Katalah kawasan perumahan flat ni dia ada 1000 buah rumah. Jadi komiti yang ada 20 ataupun 30, biasanya dia berkisar kepada itu, yang dari segi gerak kerjanya dia bersendirian untuk menarik minat yang ramai. Berjaya, tetapi pada saya dia tidak berjaya sepenuhnya, kerana sebenarnya yang terlibat itu ialah NGO yang berjayakan. Tetapi dari segi komuniti yang berada di situ, ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat secara langsung. Tetapi pada saya, setidak-tidaknya kita memulakan sesuatu untuk terus menarik minat mereka untuk bersama-sama dengan kita. Selain daripada memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam program kita semula ini tu, ya, sempena dengan sambutan hari kita semula kebangsaan ini, apa lagi yang akan diketengahkan sempena dengan sambutan hari kita semula kebangsaan ini? Dia ada program-program yang kita jalankan secara ketika hari tersebut lah. Ada program-program yang kita jalankan sepanjang masa ataupun yang berterusan. Contoh antaranya ialah kita telah pun membuat pertandingan reka bentuk From Waste to Wealth Innovation ataupun WAWI bagi tahun 2023. Jadi ini program ni akan berjalan dalam waktu yang panjang. Jadi ini antara salah satu kaedah untuk kita ketengahkan ataupun mengamalkan budaya kita semula. Kita juga ada buat program amal jariah melalui barangan kita semula di seluruh masjid negeri Perlis. Dalam program ni contohnya, Datuk, ialah masjid ataupun surau, masjid lah, menjadi pusat pengumpulan barangan kita semula. Macam tadi Datuk ada cakap tadi, kemungkinan facilities tu kurang. Jadi kita gunakan masjid sebagai kita punya rakan kongsi. Jadi mereka akan sediakan sangkar kita semula ataupun tempat untuk melakukan kita semula. Jadi karyah boleh menghantar barangan tersebut ke masjid tersebut, dan hasil daripada sumbangan tersebut diinfakkan kepada tabung masjid. Jadi itu antara idea-idea yang kita rasakan kreatif yang memudahkan masyarakat untuk bersama. Kita juga ada membuat anugerah penarafan pengurusan sefajar sektor komersial, perindustrian dan juga institusi, kepada premis-premis institusi perniagaan dan juga sebagainya. Kita buat penarafan kepada mereka sebagai tanda penghargaan kalau mereka nak bersama-sama negara. Dan ini antara program-program berterusan yang kita lakukan bagi terus mempertengahkan, terus memperkenalkan program kita semua. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, Datuk, ya. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Kepada anda yang mungkin
anda juga mungkin ada pandangan ataupun pendapat yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Kita buka ruang dan juga peluang kepada anda sebenarnya. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, nombornya ialah 0326 979767 0326979768. Kita rehat dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara, tentunya Bernama TV. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan HKSK 2022. Oh ya, kita difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Tadi saya ada dengar. Ya. Apa ahli panel dah sebut. Apa tumpuan tadi kan, dia kata apa kita semula tumpuan kepada flat-flat dan komuniti yang lain lah. Tetapi saya terkilan juga tengok di kampung dan pedalaman kan, yang kita semula ni tak ditumpu kan, sebab saya tengok apa diorang ni buang merata tempat kan, patutnya buang-buang sampah-sampah di mata tempat. Sebabnya di kita semula ni ditumpukan pada kampung dan pedalaman. Sebab komuniti ni tak ambil berat dalam hal-hal ini. Sebab dia orang ni mungkin di segi ilmu pengetahuan kan. Kalau apa kita semula WS Corp ni tumpu juga kepada kampung dan pedalaman ni, mungkin dia orang akan masalah kita semula ni tak dapat diatasi. Yang kedua, mengenai kreatif kan. Kalau kita buat satu pertandingan kepada kampung-kampung ni supaya mereka bagi saya penarik, kita buat kreatif supaya ni masalah kita semula ni rakyat dapat tumpuan. Jadi masalah kita semula ni dapat diatasi di peringkat kampung dan pedalaman. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Okay. Mungkin Datuk boleh respon kepada apa yang dibangkitkan. Terima kasih Ridwan yang bertanya daripada Pulau Pinang. Ya. Saya akui apa yang Ridwan cakap dari segi kekangan kita di peringkat SW Corp dan juga di peringkat KPKT. Terutamanya di peringkat SW Corp, kita beroperasi di kawasan yang kita ada limitation dari segi kawasan operasi kita. Yang pertama ialah di 7 buah negeri, malangnya Pulau Pinang tidak berada di dalam kita punya pengawasan. Yang kedua, kita punya teritori ialah kita terlibat daripada kawasan yang persepadanan majlis daerah, PBT lah. That's why di peringkat kampung-kampung, memang di peringkat SW Corp ataupun KPKT memang kita tak masuk. Sebab ianya di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi mungkin idea ataupun pandangan saudara Rizwan ini mungkin kita boleh sampaikan di peringkat KPLB agar dapat melihat perkara ini untuk memperkembangkan program-program ini. Kerana kita dari segi kita punya kawasan servis, ianya tidak merangkumi kawasan-kawasan luar bandar ataupun kawasan-kawasan kampung. Persoalan yang kedua tu pun menarik jugalah. Mungkin dia petik daripada apa yang Datuk sebut tadilah tentang kreativiti, to be creative itu sendiri. Mungkin dia kata kenapa tidak SW Corp mengadakan semacam pertandingan misalnya untuk menghargai mereka yang mungkin sama-sama terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kitar Semula. Ya, saya setuju. Macam saya cakap, bukan kita ada dari segi pertandingannya ada, tapi di peringkat sekolah, tetapi ianya tidak menyeluruh di peringkat di mana-mana peringkat. Mungkin atas tahun-tahun yang akan datang mungkin idea ataupun cadangan yang dikemukakan oleh saudara Rizwan ini boleh kita pertimbangkan agar sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan ini dapat disambut secara menyeluruh, kerana dari segi participationnya lebih meluas. Okey, itu jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Dan kalau anda yang lain juga ingin bertanya apa saja ataupun membangkitkan berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa gunalah kesempatan yang kami buka
membawa kepada anda di ruang bicara ini. Baik Tok, saya juga nak bercakap, nak mendapat pandangan Datuk lah tentang ialah mengenai pelaksanaan EPR ataupun Extended Producer Responsibility, sisa pepejal di Malaysia ini. Apa yang dimaksudkan sebenarnya tu? Okey, EPR ni Extended Producer Responsibility. Ya. Negara kita sekarang ni sedang menuju ke arah negara yang mengamalkan ekonomi kitaran. Kita sedang menuju ke arah itu. Okay. Tetapi dalam proses penyediaan. Kalau kita lihat negara-negara maju ataupun negara-negara lain yang telah pun melaksanakan ekonomi kitaran ini, antara faktor utamanya ialah pelaksanaan apa yang kita panggil EPR. EPR ini ialah satu kaedah ataupun satu akta yang mempertanggungjawabkan kepada pengeluar untuk menguruskan sendiri sisa yang dikeluarkan. Contohnya kalau kita ada satu syarikat minuman berkarbonat, jenama X. Tujuannya ialah untuk menjual air minuman. Tetapi dia ada botol yang terpaksa diuruskan. Jadi botol ini akan menjadi satu masalah kepada negara, satu masalah kepada kita untuk kita uruskan. Jadi melalui EPR ini, kemungkinan nanti ianya sedang dirangka, ialah pengeluar perlu bertanggungjawab atas apa yang dikeluarkan. Contoh, kalau dia keluarkan botol minuman itu ada 1 juta botol, dia juga bertanggungjawab untuk ambil balik 1 juta botol itu. Bukan lagi diuruskan oleh SW Corp, bukan lagi diuruskan oleh mana-mana. Jadi itu yang dimaksudkan dengan EPR. Kalau dia tak boleh buat, contohnya kekangan kos dan sebagainya, mungkin kita akan ada sedikit fee yang dikenakan untuk membolehkan kita menguruskan sisa buangan yang dihasilkan hasil daripada produk yang dia nak jual. Macam sekarang, sesiapa juga yang keluarkan produk, dia tidak pernah memikirkan bagaimanakah sisa buangan tersebut. Dia tak. Orang jual keropok contoh, dia nak jual keropok tapi dia tak fikir plastik tersebut bagaimana perlu diuruskan. Jadi dia jual keropok dan plastik tersebut orang lain terpaksa uruskan. Jadi melalui EPR ini, pengeluaran ini bukan setakat kena memikirkan produk yang dia nak jual, dia juga perlu ada inovatif, bagaimanakah untuk selesaikan potensi hasil buangan yang akan dihasilkan. Jadi kita harap kalau kita dapat laksanakan perkara-perkara yang sebegini, tujuannya satu je, kita nak kurangkan sisa yang perlu diuruskan di tapak pelupusan sampah. Jadi kalau kita dapat laksanakan EPR ini, insya-Allah negara kita dari segi jumlah sampah ataupun jumlah sisa yang dapat diuruskan semakin lama semakin berkurangan. Bagaimana dengan respon daripada pihak pengeluar sendiri? Apakah SW Corp sendiri sudah pun mengadakan rundingan dan perjumpaan dengan mereka? Ia masih lagi di peringkat yang sangat awal. Kita masih lagi sedang merangka, tetapi kita sudah pun ada membuat dari segi kerjasama ataupun dari segi modul di Langkawi. Kita baru je buat. Tetapi dalam proses percubaan kita buat dengan Malaysian Recycling Alliance Berhad ataupun MARIA. Jadi MARIA inilah yang akan bertanggungjawab untuk membuat audit. Satu, kepada barang yang dikeluarkan. Kedua, barang yang dikembalikan. Bukan barang lah, sisa yang dikembalikan. Okey, bila kita sebut tentang sisa, ini pun satu isu yang lama sebenarnya, sering dibangkitkan dari masa ke semasa tentang penggunaan plastik. Tadi pun Datuk sentuh sebentar lalu. Walaupun kempen penggunaan plastik dimainkan dengan begitu meluas sekali, tetapi nampaknya dari segi aspek sambutan itu, kita masih lagi terdedah kepada penggunaan plastik dan sebagainya. Macam mana nak mengatasi masalah ini sebenarnya? Dia sebenarnya di peringkat kerajaan, Datuk, kita dah buat macam-macam. Termasuklah kita minta pengusaha charge pengguna 20 sen. Sebenarnya bukan kita nak duit tersebut, lebih kepada kita nak memberi kesedaran kepada pengguna, kalau tak nak kena charge, bawalah sendiri bag ataupun apa juga bentuk kaedah lain supaya kita nak mengelakkan plastik tersebut ini
menjadi sampah yang perlu diuruskan. Malangnya belum ada kesedaran yang nyata, belum ada kesedaran yang jelas daripada masyarakat. Walaupun kita charge 20 sen pun, sebenarnya mereka sanggup bayar. Instead of sepatutnya ianya menjadi satu kalau dah kena 20 sen ni sepatutnya dia jadi marah. Kan, dia jadi marah, akhirnya dia akan bawa back sendiri. Itu yang kita fikirkan. Tetapi dia marah, tetapi dia sanggup bayar lagi. Jadi pada saya again, saya merayu dan saya harap rakyat sedar 20 sen ni bukan tujuan kerajaan ataupun pengusaha nak, tetapi lebih kepada kita nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya elakkan menggunakan plastik pakai buang ni. Okey, saya juga tertarik hati. Tadi pun Datuk sentuh sebentar selalulah tentang tema sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022 ini, iaitu keluarga 3R. Mungkin ada penjelasan yang lebih mendalam daripada Datuk tentang tema yang menjadi pilihan. Tema yang kita pilih ialah keluarga 3R. 3R ini ialah kita nak masyarakat ataupun rakyat menjadikan budaya, menjadikan elemen 3R ini sebagai budaya kehidupan. Jadi 3R yang saya katakan tadi, R yang pertama ialah reduce, R yang kedua ialah reuse, R yang ketiga ialah recycle. Jadi apakah maksud R yang pertama tadi, reduce? Jadi sebelum kita membuat sesuatu ataupun sebelum kita merangka apa juga perkara, contohnya kalau kita nak beli barang, jadi untuk mengelakkan pembaziran, kita kena rancang. Kerana pembaziran dari segi barangan yang kita nak beli, terutamanya barang makanan ini, dia akan boleh menghasilkan sisa. Jadi instead of kita nak beli, katalah kita nak beli juadah makan malam, kita nak beli pelbagai lauk yang kita rasa akhirnya ianya boleh menyebabkan pembaziran, jadi kita kuranglah. Itu maksudnya reduce. Jadi tujuan reduce ni ialah kita nak elakkan berlaku pembaziran. Jadi yang keduanya reuse. Contoh juga, katalah kita masak nasi. Masak nasi, saya nak bagi yang senang faham lah ya. Masak nasi dan kita rasakan tadi kita dah kurangkan dah. Masak nasi ni kita dah memang dah kurangkan dah. Kita dah jimatkan dah. Contohnya kita dah boleh masak untuk 3 orang, kita dah jimat. Tapi masih lagi ada pembaziran nasi tersebut. Jadi kita guna semula daripada nasi sepatutnya dibuang tu, kita buat nasi goreng. Itu yang maksudnya reuse. Dan yang terakhir barulah recycle. Contohnya kita dah buat juga reuse, masih lagi membazir, barulah kita pergi ke recycle. Nasi tersebut jangan dibuang. Nasi tersebut boleh dijadikan baja kompos. Jadi akhirnya penghujungnya kita kalau boleh, kita tak nak ada sisa yang dibuang, yang boleh dihasilkan, yang terpaksa kita urus. Jadi itu sebab kita gariskan elemen 3R sebagai budaya untuk dijadikan budaya kehidupan masyarakat. Sendiri secara peribadi jugalah, ianya sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan orang ramai, meyakinkan rakyat Malaysia untuk memahami dan melaksanakan 3R itu, apakah Datuk melihat itu? Kadang-kadang ialah kita tak nak guna the impossibilities itu, tetapi bukan mudah seperti apa yang Datuk sebut sebenarnya. Bagaimana nak meyakinkan rakyat Malaysia? Dia kadang-kadang mudah cakap tapi sukar untuk dilaksanakan. Saya selalu letak diri saya sebagai contoh. Sebenarnya sebelum ini pun saya tidak terdedah dengan perkara 3R ini. Saya rasa kebanyakan daripada kita pun samalah. Kalau kita nak beli apa pun, kita tak pernah fikir soal pembaziran dan juga sebagainya. Kita tak ni. Jadi memang mudah untuk diperkatakan tapi sukar untuk dilaksanakan. Tetapi dalam saya kata mudah untuk dilaksanakan, mudah untuk dikatakan, sukar untuk dilaksanakan, sebenarnya ramai juga orang berjaya untuk melaksanakan. Dia ada kumpulan-kumpulan yang sangat committed atas perkara-perkara ni. Jadi bila kita tahu ada kumpulan-kumpulan ataupun keluarga yang sangat committed untuk melakukan perkara 3R ni, ia akan memberi satu motivasi kepada kita dalam kenapa ada orang lain boleh buat, kenapa yang ini tak boleh buat. Jadi maksudnya kita tak boleh give up lah.
Kita kena terus memberi kesedaran kepada masyarakat. Akhirnya bila mereka dapat laksanakan 3R ni sebenarnya seronok. Betul? Ya, betul. Tapi ialah macam Datuk katalah bukan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kadang-kadang kita nak sentuh jugalah tentang peranan yang dimainkan oleh SW Corp setakat ini. Memang Datuk secara peribadi mungkin masih lagi berusaha sebenarnya sedaya mungkin, belum lagi berpuas hati dengan pencapaian yang mungkin dicapai setakat ini. Jadi apa lagi perancangan yang ada kepada Datuk dan rakan-rakan di SW Corp sebenarnya tu? Apa lagi pintu-pintu yang ingin dibuka supaya memberi kesedaran kepada rakyat? Dia dari segi pintu-pintu ataupun apa yang kita rancang, sebenarnya kita juga sangat mengalu-alukan kepada rakyat ataupun siapa juga mana-mana pihak kalau ada idea-idea baru yang lebih segar. Ya, kadang-kadang di peringkat kita ni kadang-kadang kita punya pemikiran setakat itu. Tetapi bila idea-idea baru yang lebih segar datang kepada kita dan kita sebagai agensi pelaksana, ianya memudahkan kita untuk mempromosikan apa juga idea-idea yang baru. Ya, macam baru-baru ni kita ada lancarkan satu mesin, macam vending machine. Vending machine ni dia terlibat dari segi kalau kata masyarakat nak, ini salah satu facilities kita semula lah tu, tetapi bersifat vending machine. Maksudnya kita masuk, kita letak kita punya botol buangan yang tak pakai dan dia akan menjadi dia akan bagi point system yang akhirnya boleh ditukar kepada bentuk kewangan ataupun bentuk barangan. Jadi ini antara idea-idea ataupun ada syarikat yang datang kepada kita untuk memperkenalkan kaedah-kaedah baru, dan peringkat kita sentiasa terbuka. Mana juga yang kita rasakan baik, mana juga yang kita rasakan ianya boleh membantu kita untuk melaksanakan program kita semula ni, kita akan welcome kepada. Dulu saya ingat di tempat saya pun ada dulu. Saya tak tahulah sama ada itu dilakukan oleh SW Corp ataupun pihak lain, meletakkan tong-tong sampah yang berbeza untuk botol, untuk kertas, untuk plastik dan sebagainya. Tetapi lately kebelakangan ini dah tak nampak tu tong-tong tu. Jadi apakah program itu juga kurang dapat sambutan ataupun apa masalahnya tu? Masalahnya ialah kita masih lagi berhadapan dengan masalah pengasingan di sisa. Masih lagi masyarakat kita masih lagi kekok untuk mengasingkan bahan buangan mengikut kategori. Biasanya rakyat kita kalau nak buang sampah ni dalam satu plastik ni, dia akan selonggok dan dia terus buang. Tetapi di peringkat kita sebenarnya kita menggalakkan apa yang kita panggil pengasingan sisa di punca. Maksudnya kalau plastik warna ni untuk sampah kategori yang begini, plastik warna ni untuk sampah yang kategori beginilah. Jadi berbalik kepada soalan Syakawi tadi, tong-tong kita semula ni kebanyakannya sudah mula jarang kita kelihatan. Jadi itu sebab kefahaman rakyat dari segi mengasingkan sisa mengikut kategorinya sangat rendah. Jadi akhirnya sampah jadi bercampur. Itu yang menyebabkan ada di antara yang biasanya sebelum ini participate. Macam kita lihat di visual sekarang tu ini tong-tong sampah yang berbeza. Jadi itu sebab bila dia dah bercampur kebanyakannya akhirnya tong ini dah tak ada kategori dah. Dia main campak. Dia main campak je. Jadi inilah cabaran-cabaran yang kita perlu hadapilah. Okey, satu lagi cabaran. Ini ni kalau kita lihat kepada situasi semasa juga tu keadaan cuaca yang tidak menentu, banjir berlaku, boleh dikatakan secara seriuslah di beberapa negeri. Apakah ini juga sebenarnya memberi cabaran kepada SW Corp dalam usaha untuk menjamin bahawa sisa-sisa baik sisa pekerja, sampah sarap dan sebagainya? Bagaimana SW Corp melihat isu ini tu? Jadi bila banjir berlaku, ada pihak yang mengatakan salah satu punca banjir ni adalah disebabkan longkang sumbat dan sebagainya, ataupun sampah dan juga
dan juga apa juga perkara lah. Jadi ini merupakan satu perkara yang menjadi cabaran kepada kita. Ya, kalau sebelum ini setiap kali berlaku banjir, tugas SLB Corp sebenarnya jadi lebih berat kerana sisa dan juga sampah yang dihasilkan sangat banyak yang terpaksa kita uruskan. Jadi untuk kali ini, terutamanya untuk berhadapan dengan jangkaan banjir di peringkat SLB Corp, kita dah buat kerja-kerja awalan. Terutamanya kita pastikan longkang-longkang yang di bawah kawal sedia kita ini tidak tersumbat. Kita pastikan saluran air yang ada dapat berjalan dengan baik. Jadi di peringkat ini telah pun kita lakukan, terutamanya di peringkat dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita sangat proaktif dari segi untuk menyelesaikan masalah-masalah longkang disumbat, termasuklah di PBT-PBT yang lain. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir, Datuk ya. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu lagi panggilan yang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Nur dari Kelantan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Cik Nur. Hello, Waalaikumsalam. Ya. Datuk Syarkawi. Ya. Khabar? Ya. Ya, saya nak bagi satu pandangan lah daripada sebagai seorang yang pernah terlibat dengan aktiviti kita semula dan aktiviti membersihkan pantai dan terutamanya di Kota Baru Kelantan. Jadi saya tengok di sini tadi kan Datuk Rizaman Khabar Datuk Rizaman. Baik, alhamdulillah. Datuk ada sebut tadi tentang tong-tong sampah yang kita semula ni kan, yang memang ada di banyak tempat, tetapi salah satu masalahnya ialah dah diisi, tiada siapa yang asingkan pula, yang bawa barang-barang yang telah diasingkan tu untuk diproses. Kadang-kadang kita nampak sendiri, saya sendiri pun pernah nampak bahan-bahan yang telah pun diasingkan itu apabila dipungut dimasukkan dalam satu lori sampah yang sama. Jadi ini satu ialah bila public tengok kan macam what's the point kan, apa kesudahannya kalau itulah tujuan letak tong sampah tu, tapi akhirnya kita tak nampak benda tu betul-betul diproses seperti yang sepatutnya lah. Okey, Cik Noh, boleh saya tanya satu soalan kepada Cik Noh sebelum kita berehat? Boleh. Saya juga nak tahu kenapa Cik Noh secara aktifnya terlibat dalam program-program kita semula dan sebagainya. Apa yang ada dalam hati kecil Cik Noh sebenarnya? Apa yang ingin Cik Noh lihat? Saya pun sama berhasrat macam dah orang lama dan kita berharap orang-orang muda ni lah yang kita berharap dapat membawa lah satu kesedaran ini kepada public, kepada yang boleh kita educate ialah orang-orang muda. Betul. Jadi saya selalu terlibat dan saya selalu encourage dan saya selalu galakkan anak-anak muda untuk terlibat, dan saya dan rakan-rakan biasa buat aktiviti membersih pantai, memberi makanan percuma untuk orang ramai datang kutip sampah dan bercakap tentang kepentingan kita semula. Dan sebenarnya saya pernah pun terlibat juga dengan SW Corp ni. Kita dulu. Tapi saya rasa perlu ada lagi lah aktiviti-aktiviti macam ni. Sebab yang muda ni dia perlu tahu dan dia perlu nampak yang apa yang akan terjadi dengan sisa-sisa ni. Sebab di sekolah no problem, semua yang cantik, dapat hadiah dan sebagainya. Di rumah benda ni tak berlaku. Jadi how are we going to, macam mana kita nak pastikan benda ni boleh sampai ke dalam jiwa, bukan sekadar aktiviti untuk masuk dalam surat khabar, dapat publicity sedikit 1-2 hari, itu saja aktivitinya. Lepas tu orang lupa. Terutamanya sekarang ni dengan single use plastic bag ni sangat-sangat membahayakan
kita lah. Okey, terima kasih Cik Noh dari Kelantan. Menarik daripada apa yang kita kongsikan bersama. Tapi insyaAllah kita akan rehat kali terakhir dan kita akan kembali nanti. Mungkin masa dah semakin suntuk, tapi ada lagi mungkin persoalan yang akan sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio, Datuk Rizalman, Datuk Mokhtar, pengurusi SW Corp. Kita rehat kali terakhir. Baiklah, kami amat berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Menarik sebenarnya apa yang kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita tadi, Cik Noh daripada Kelantan, dan kita harap mungkin ramai lagi lah di antara rakyat Malaysia ini yang mempunyai semangat yang sama seperti apa yang disebutkan oleh Cik Noh tadi tentang bagaimana dia sendiri terlibat sebenarnya dalam usaha kebersihan, usaha sekitar semula dan sebagainya, walaupun ada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Cik Noh yang mungkin akan mendapat respon daripada Datuk Rizalman, Datuk Mokhtar, pengurusi SW Corp. Silakan. Saya nak ucap terima kasih kepada Cik Noh lah kerana tindakan proaktif untuk bersama-sama membantu kita, untuk bersama-sama membantu alam sekitar dari segi apa juga perkara yang telah ataupun dia sedang lakukan. Dan antara perkara yang dia bangkitkan ialah soal kita galakkan perasingan, tetapi kemudian rakyat dapat lihat bila dah diasingkan, kemudian sampah-sampah ini dimasuk ke dalam lori, dicampurkan. Jadi apakah maknanya perasingan tersebut? Jadi saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Cik Noh. Cuma saya juga perlu jelaskan dari segi peringkat kita lah. Kita sebenarnya ada seminggu kita ada 3 kali collection. 2 kali untuk sisa harian ataupun sisa pandemi domestik, dan 1 untuk kita katakan sisa pukal. Biasanya barang-barang sisa pukal ni adalah barang-barang yang tidak dicampur lah. Dan sebagai tambahan di peringkat saya sebenarnya, ataupun ada juga perbincangan di peringkat tertinggi untuk kita mewujudkan 2 kaedah tong sampah lah. 1 tong sampah basah, 1 tong sampah kering. Sebagai salah satu cara untuk pengasingan sisa. Tetapi ianya masih lagi di peringkat kajian, kerana ianya of course melibatkan satu pertukan yang agak besar dari segi penyediaan tong sampah. But apa yang Puan Noh katakan tadi, ianya memang dalam pengetahuan kita. Keresahan yang dilontarkan oleh Puan Noh tu juga kita ambil maklum. Dan kita sedar perkara tersebut perlu diatasi. Mungkin dari segi cabaran Datuk Rizalman, mendapat kerjasama pun bukan sesuatu yang mudah, terutamanya kalau program-program kita semula melibatkan kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan dan sebagainya. Apakah SW Corp juga melihat ini juga satu cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh SW Corp sebenarnya? Ya, itu antara cabaran-cabaran yang kita perlu berhadapan. Maksudnya persefahaman antara kerajaan negeri, persefahaman antara PBT dan juga perancangan di peringkat kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita fikirkan perlu ada satu persefahaman yang menyeluruh daripada semua peringkat. Kerana kalau kita dapat persefahaman yang menyeluruh, ianya mudah untuk kita laksanakan. Dan melalui sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2020 ini, walaupun diadakan di Perlis, tapi apakah Datuk merasa yakin bahawa ianya mungkin akan memberikan satu sinar yang cukup gemilang sebenarnya secara keseluruhannya lah, bila kita bercakap tentang Kitar Semula di peringkat kebangsaan secara nationwide ini? Cuma pada tahun ini Perlis menjadi tuan rumah. Tetapi dari segi peringkat sambutannya, dianya dilaksanakan di seluruh negara. Dan kita mengharapkan agar sambutan Hari Kebangsaan yang kita laksanakan di peringkat di negeri Perlis ini, ianya akan menjadi satu hari yang akan mendatangkan kesedaran kepada semua masyarakat. Mungkin
pada tahun ini tak ramai yang sedar ataupun tak ramai yang menyertai. Mudah-mudahan pada tahun depan kalau ianya kita dapat laksanakan secara besar-besaran ataupun kesedarannya timbul kepada semua masyarakat, ianya akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Terutamanya macam saudara kita daripada Penang tadi yang dia bagi saranan agar ada pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan yang membolehkan ianya diteruti oleh mana-mana pihak. Ini akan juga menjadi satu event yang ditunggu. Cuma pada tahun ini bukan tidak ada pertandingan-pertandingan yang kita laksanakan. Ianya didatangkan daripada negeri-negeri. Pencalonan dibuat daripada negeri-negeri dan diangkat di peringkat kebangsaan. Di peringkat sekolah ada beberapa kategori yang calon-calonnya telah pun dinamakan di peringkat negeri untuk diangkat dan juga dipilih di peringkat kebangsaan. Okey, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Harapan dan juga apa yang ingin Datuk Rizalman sampaikan kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita ketika ini. Jadi gunakanlah masa ini, Tok. Silakan. Jadi harapan saya sebenarnya di peringkat Kementerian Perumahan Kerjaya Tempatan dan juga SW Corps lagi, kita ada sasaran. Sasaran kita ialah kita nak mencapai tahap 40% dari segi kadar penggunaan kita semula ni di peringkat seluruh rakyat Malaysia menjelang tahun 2025. Jadi kita mengharapkan agar kalau kita dapat pergandakan usaha ini, kita dapat mencapai KPI yang kita tetapkan. Long way to go, tetapi sebenarnya tidak mustahil untuk kita capai. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Rizalman Datuk Mokhtar, pengurusi SW Corp, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan kita juga mengharapkan apa yang ingin dicapai melalui sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022 yang dianjurkan ini akan mencapai hasil yang diinginkan. Dan kita juga mengharap bahawa semakin ramai rakyat Malaysia akan memahami apa yang dimaksudkan dengan keluarga 3R itu sendiri, kerana hanya dengan memahami apa yang ingin diperjuangkan oleh rakan-rakan dan juga SW Corp sendiri, sudah pastilah mungkin semangat kita untuk menjaga kebersihan, melaksanakan Kitar Semula itu akan tercapai. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.